Assalamualaikum and hello. So I'm going to continue for our second video in this chapter, which is about nomenclature of carboxylic acid. So dalam kes ini kita akan belajar dua bahagian how to give the name for carboxylic acid. So we will go one by one, tapi untuk part yang pertama kita go to aliphatic carboxylic acid dahulu. So, untuk kes pertama adalah aliphatic carboxylic acid di mana dia ada satu COOH group. So, how to give the name? Step pertama, awak kena bagi nama untuk carboxylic acid di mana parent adalah longest carbon chain yang ada carboxyl group. As usual, ini konsep yang paling simple yang awak pernah belajar tentang naming. Bagi naming kepada parent yang paling panjang punya carbon chain yang ada carboxyl group. Next one, sekiranya ada parent yang awak sudah tentukan, awak akan tukarkan dia punya alkane menjadi oic acid. So huruf dekat akhir untuk alkane ni, E ni akan jadi oic acid. So dia akan jadi alkanoic acid. Okay. Next one, step ketiga, macam biasa, sekiranya ada prefix iaitu substituents, awak perlu bagi numbering dan letakkan dia punya position dalam full name mengikut alphabetical order. Okay, mari kita cuba one example. So example 1, kita ada A, di mana kalau saya kira saya punya functional, saya punya parent which is my first carbon starting from carboxyl group. So this carbon ada first carbon adalah first carbon, ini second and ini third. So which means awak punya parent adalah apa yang saya highlight sebagai warna kuning ini. Dan awak tak ada substituents. So untuk kes ini kita tahu apabila 3 carbon, alkane adalah propane. Tapi bila dia jadi carboxylic acid, huruf E dekat belakang propane tu akan jadi oic acid. So maknanya nama untuk structure ini adalah propanoic acid. Okay. So ini adalah awak punya parent. So this is your parent. And this is going to be your suffix. So suffix tu apa? Dia adalah family name. Okay. Now kita go to another second example. Konsep yang sama. How many longest carbon chain? So starting 1 from the right side, 2 and 3. So apa yang Miss highlight warna kuning ini adalah awak punya parent. Dan seterusnya awak ada substituents which is yang Miss highlight warna purple ni. Dan nama substituents awak adalah chloro. Dan chloro ini berada di position carbon number 2. So what will happen to the full name? Kita akan tulis dia punya substituents dahulu. So dia akan jadi 2 dash chloro and then kita akan sambung dengan parent. Masih lagi propanoic acid. Okay, listen carefully. Bila awak tulis nama untuk carboxylic acid, pastikan ada spacing antara parent dengan dia punya perkataan acid ni. So ada space antara propanoic dan juga acid punya huruf. Sama juga dalam kes ini, cuma Miss tak ada space yang panjang, so Miss tulis dekat bawah. Cuma mesti wajib ada space. Okay, next one kita go to C. Macam mana kita nak bagi nama untuk C? So as you can see here, macam biasa kita kira bilangan carbon chain yang paling panjang. Mulakan dengan first carbon dekat bahagian carboxyl group. 1, 2, 3, 4. So 4 is the longest one. So I highlight yang warna kuning ini sebagai parent. Okay. Dan seterusnya, apa nama parent awak? Namanya adalah butanoic acid sebab dia ada 4 carbon. Seterusnya saya punya substituent sebanyak 2. Yang pertama adalah chloro dan yang kedua adalah metil. So antara chloro dengan metil kita akan lihat mengikut alphabetical order. So caranya kita akan tulis chloro dahulu diikuti dengan metil. So chloro berada di position carbon number 3 and metil berada dekat position carbon number 2. So how to give the full name? The full name is 3 dash chloro dash 2 dash methyl
And then awak ada parent awak which is butanoic, and then spacing acid. So inilah nama untuk C. So be careful bila awak pilih parent awak, dan be careful bila tulis nama penuh. Masih lagi konsep yang sama macam awak belajar dalam chapter-chapter yang sebelum ni. Okay, last one kita ada D. So untuk D, dia dah bagi dalam bentuk skeletal. So cara dia masih lagi sama. You have to give the parent name yang paling panjang untuk carbon chain. So saya akan mula daripada carbon yang ada double bond O dan OH, which is dia akan start daripada sini. So this one akan jadi first carbon, second, third, fourth, fifth. And then kalau saya go down, saya hanya dapat 6. Kalau saya go up, saya boleh dapat lebih daripada tu. So I will go up 6 and 7. So as you can see here, your parent is going to be 7 longest carbon chain. Dan bila ada carboxyl punya group, nama parent awak akan jadi heptanoic acid. So saya highlight yang warna kuning ni sebagai awak punya parent. And then siapa awak punya substituents? As you can see here, awak ada 2 bromo group dan awak ada 2 methyl group. Dan ingat, cara kita bagi nama untuk case dia adalah menggunakan numbering, dan juga kena tambah bilangan dia ada perkataan di. So untuk case ini, 2 ini namanya adalah dimethyl, tapi huruf yang kita tengok adalah M. Untuk case ini, kedua-duanya adalah dibromo, dan huruf yang kita lihat adalah B. So antara B dengan M, yang mana lebih priority untuk mengikut alphabetical order adalah bromo, B. So saya akan mula dengan bromo, di mana bromo berada dekat position carbon number 3 and 4. So saya tulis nama penuh dia adalah 3,4-dibromo. And then seterusnya, saya ada next substituents iaitu methyl sebanyak 2 dekat position carbon number 5 and 6. So saya akan tulis dash 5,6 dash dimethyl. And then finally, saya punya parent which is heptanoic, and then spacing acid. So inilah adalah jawapan untuk D. So pastikan awak bagi naming mengikut sequence yang awak sudah belajar. Okay, next one kita akan continue untuk case masih lagi aliphatic, tapi dia ada 2 carboxyl group. So macam mana case ini? Case ini awak akan tentukan longest carbon chain yang sama, dan parent dia akan jadi carboxylic acid. Tetapi kerana presence of 2 carboxyl group, so apa yang terjadi? Awak akan tambah sedikit perkataan iaitu dioic acid. And then awak tak perlu tunjuk position of carboxyl group sebab dia memang sentiasa berada dekat hujung. Kalau awak tunjuk tak jadi masalah, cuma kebiasaannya untuk carboxyl group memang kita faham dia berada dekat hujung. Dia takkan berada dekat tengah. Sebab itulah kita tak perlu letak numbering untuk this one. So, how to give the name? Cara pertama, kira dulu bilangan carbon yang ada dalam awak punya chain. So, untuk case ini, saya akan kira bilangan carbon saya. Tak kisah saya mula daripada kiri ataupun kanan, masih lagi sama. Dua-dua adalah, the end of it adalah carboxyl group. So, I will start from whichever I want. So, contohnya, saya start daripada here. 1, 2, 3, 4, 5. Sila pastikan awak ambil perhatian kepada this carbon ya. Ini masih lagi dikira dalam awak punya carbon chain. So number 1 awak bermula daripada sini, bukan di sini. Okay, sama juga case macam this one. So sebab tu bila dapat structure dalam bentuk skeletal, you have to be more careful. Setiap bucu itu mewakili dengan satu carbon atom. So untuk lihat dekat sini kita ada 5 bucu, so maknanya 5 carbon atom. So bila 5 carbon, kita kekalkan nama untuk alkane.
iaitu namanya adalah pentane. And dan seterusnya kita tahu ini adalah carboxylic acid. So kita akan ambil perkataan oic acid. Tetapi kerana dua presence of carboxyl group, iaitu dekat carbon 1 and carbon 5, so maknanya awak perlu tulis dioic acid. So nama penuh dia akan jadi pentane dioic acid. Okey, ada juga cara di mana ada jawapan dia tulis 1,5 dash pentane dioic acid. Adakah nama ini betul? Ya, masih lagi betul. Cuma biasanya kita tak tulislah 1,5 ni sebab kita memang faham 5 carbon chain memang ada dekat hujung 2 carboxyl group. Sebab tu saya tak tulis. Okey? So, mana-mana cara yang awak terima, cara yang awak tulis, dua-dua diterima. Okey, settle untuk aliphatic carboxylic acid di mana ada 2 carboxyl group. Seterusnya, awak kena faham kita ada beberapa common names untuk carboxylic acid yang biasanya awak jumpa. So, untuk common name yang awak perlu tahu, kita tahu kita ada methanoic acid di mana dia ada 1 carbon, ethanoic acid 2 carbon, propanoic acid 3 carbon, butanoic acid 4 carbon, pentanoic acid 5 carbon. As you can see from this structure. Tapi another common name yang boleh juga digunakan dalam jawapan awak apabila awak memberikan naming, contohnya methanoic acid boleh jadi formic acid. Ethanoic acid boleh jadi acetic acid. Propanoic acid boleh jadi propionic acid. Okey, nama dia macam dekat-dekat je. And then butanoic acid boleh jadi butyric acid. Dan pentanoic acid, common name dia adalah valeric acid. So, please be careful bila awak jumpa nama, contohnya dia bagi formic acid, awak mesti kena faham dia adalah another name for methanoic acid. Okay, so itu sahaja untuk aliphatic carboxylic acid. Next one, kita go to cyclic carboxylic acid. So, cyclic carboxylic acid di mana kita ada satu carboxyl group. Satu sahaja carboxyl group. So, cara yang pertama, tentukan parent carboxylic acid. Di mana biasanya parent itu adalah ring yang mempunyai carboxyl group. So, ring yang mempunyai carboxyl group itu akan jadi dia punya parent. Dan seterusnya, awak akan tukar suffix dia, awak akan tambah di mana kekalkan nama untuk alkane dan tambah carboxylic acid. Dan seterusnya, kalau ada prefix, sila letak prefix macam biasa. Okay, now, cara yang pertama, example 3. Saya faham bila dalam bentuk ayat awak kurang clear. Mari kita try buat sama-sama. Untuk example 3A, how to give the name for this one. Kita faham kita ada cyclic, di mana cyclic ada 5 carbon dekat sini. And then saya ada carboxyl group, iaitu COOH. So, automatically, apa yang kita akan bagi nama, kita letak dulu nama cycloalkane, iaitu this one, cycloalkane. And then, tambah perkataan carboxylic acid dekat hujung. So, ini adalah cara untuk kita bagi nama dia. So, as you can see for A, dia tak ada apa-apa substituent. So, kita bagi dulu nama untuk awak punya cyclic alkane, iaitu 5 carbon. So, nama dia adalah cyclopentane. And then, seterusnya, awak ada COOH group, di mana apa yang Miss highlight warna biru ni, automatik kita akan tambah perkataan carboxylic acid. So, bila huruf bertemu huruf, dia akan rapat. Carboxylic. However, untuk acid kena ada spacing. So, ini adalah nama untuk A, seperti mana yang Miss tunjuk dekat sini, secara general. Okay, next one. Mari kita cuba B pula. B, macam mana nak bagi nama untuk B? So, nama untuk B, konsep yang sama, tetapi kita ada substituent. So, as you can see here, kita punya cycloalkane adalah 4 carbon. So, dia adalah cyclobutane.
And then Miss ada carboxylic acid yang directly attach kepada COOH. So, bila awak nak bagi nama untuk cyclic carboxylic acid, COOH mesti directly attach kepada ring. Okay, next one, apa yang Miss nampak dekat sini, kita ada OH group. So, OH group adalah awak punya substituent. So, Miss highlight warna purple untuk this one. So, apa nama substituents ni? Namanya adalah hydroxy. And then, this one namanya adalah cyclobutane. Dan ini adalah carboxylic acid. So, macam mana nak bagi nama? Ingat, substituents mesti ada numbering. So, as you can see here, your hydroxy mesti ada numbering. So, numbering dia, yang macam mana kita akan bagi number, ingat, carboxyl group yang attach directly to the ring akan jadi this carbon as the first carbon. So, carbon dalam ring yang attach kepada carboxyl akan jadi carbon number 1. So, automatic kita akan go here number 2. So, which means your hydroxy group akan berada dekat carbon number 2. So, macam mana Miss nak bagi nama untuk this one? Nama penuh dia mulakan dengan prefix awak iaitu substituents 2-hydroxy. And then seterusnya Miss ada cyclobutane, rapatkan kerana huruf. And then Miss ada COOH, dia akan jadi carboxylic. And then spacing acid. Okay, sorry Miss ambil space sikit untuk this case. Alright, so yang warna purple ini merujuk kepada nama untuk B. Okay, next one, Miss ada C. So, macam mana C pula? Case yang sama, masih lagi case yang sama, awak highlight dulu ataupun tentukan ring dahulu, iaitu cycloalkane awak. Dalam case ini dia ada 6 carbon. So, dia adalah cyclohexane. Dan cyclohexane ini attach directly to the carboxylic group. So, automatic this carbon akan jadi carbon number 1. Seterusnya, untuk carbon number 2, macam mana Miss nak bagi numbering untuk carbon number 2? So, kalau Miss gunakan warna purple, kita go up 2, 3, 4, 5, 6. So, awak punya substituents which is awak punya methyl dan juga Br akan berada dekat carbon number 2 and 5. So, total dia adalah 7. Sekiranya Miss gunakan numbering warna hitam, so contohnya 1, 2 here, 3, 4, 5, 6. So maknanya awak punya methyl akan berada dekat number 6, awak punya bromo akan berada dekat carbon number 3. So here it's going to be 9. So yang mana kita akan pilih? Kita akan pilih yang warna purple. So, yang warna purple akan jadi pilihan numbering awak. Sebab loken dia lebih rendah. Okay, so kena try and error dalam case ini. So, what will happen, Miss akan pilih yang warna purple. So, Miss delete lah yang warna hitam ni. Numbering yang warna hitam ni tak boleh guna sebab loken dia tinggi nilai. So, how to give the name? Ikut awak punya prefix dan juga siapakah awak punya parent. So, prefix awak punya substituents ada bromo dan methyl. So, bromo yang akan mula dulu. So, bromo berada dekat carbon number 5. So, nama penuh dia akan jadi 5-bromo. And then, Miss ada methyl dekat carbon number 2-2-methyl. And then, Miss ada another case di mana Miss ada parent Miss which is cyclohexane. And then kita akan tambah dengan COOH, namanya akan jadi carboxylic and then spacing acid. So ini adalah nama untuk untuk C. So dia agak panjang sebab tu Miss lukis tulis nama penuh dia dekat bawah. So you have to be careful. So ini adalah cara untuk awak bagi nama kepada cyclic carboxylic acid di mana ada satu carboxyl group. Syarat utama kena pastikan carboxyl group COOH directly attached to the ring. Okay?
Next one, kita ada number 4. So number 4 di mana case sekarang masih lagi cyclic carboxylic acid, tapi dia ada 2 functional group, iaitu carboxyl group. So case yang pertama, tentukan dulu parent awak, iaitu awak punya alkane yang ada dalam bentuk ring. So bilangan karbon dalam ring itu akan jadi parent, dan seterusnya awak akan tambah perkataan dicarboxylic acid. So secara general macam mana? Tulis dulu cycloalkane, and then sekiranya ada numbering, awak kena letak numbering dekat depan. Okay, and then seterusnya dia akan tambah dengan perkataan dicarboxylic acid. So as you can see here, perbezaan antara yang sebelum ini hanya ada perkataan di sahaja. Yang sebelum ni tak ada pun perkataan di. Dia directly cycloalkane carboxylic acid. So case yang sama untuk this one. So kita ada alkane, di mana alkane Miss adalah dalam ring sebanyak 6 karbon untuk case ini. So Miss highlight yang warna kuning ni sebagai cycloalkane Miss, iaitu namanya adalah cyclohexane. Okay, seterusnya as you can see here, kalau kita lihat kita ada carboxyl group, di mana yang mana satu awak mula, contohnya Miss mula daripada kiri number 1, automatically kita akan go up ataupun down, awak masih akan dapat number 4 for the next carboxyl group. So how to give the name? Awak akan tulis nama penuh dia, mulakan dengan position of carboxyl group dahulu. So carboxyl group awak berada dekat position carbon number 1 and number 4. So maknanya kita akan tulis nama penuh dia 1, 4 dash, and then awak punya cycloalkane as like this. Cycloalkane awak adalah cyclohexane, and then seterusnya sebab ada 2 carboxyl group, kita akan tambah perkataan dicarboxylic, and then spacing acid. Okay, so ini adalah awak punya nama untuk case di mana cyclic carboxylic acid ada 2 carboxyl group. So ingat, syarat dia masih lagi sama, carboxyl mesti directly attached to the ring. Kalau tidak attached to the ring, maknanya ada another carbon, contohnya macam this case. Contohnya awak ada this one, CH2, lepas tu awak ada COOH. Ini naming dia tak boleh guna macam awak belajar yang waktu Miss tulis tadi. Awak kena guna another naming. So ini kita akan go through bila tutorial nanti. Okay, let's go to the next one. The 5th case, iaitu priority case. So masih ingat lagi priority list yang awak belajar waktu chapter 4? That one you have to memorize. Tapi Miss faham semua orang sudah tahu. Yang paling priority adalah carboxyl group. So, sekiranya awak ada dalam satu compound 2 functional group yang berbeza, pastikan awak ikut ataupun refer kepada priority list. So, dalam case ini, Miss highlight functional group yang Miss ada adalah carboxyl group dan juga carbon-carbon double bond. So, yang mana lebih priority? Yang lebih priority adalah carboxyl group. So automatic this carboxyl yang attach kepada ring carbon ini akan jadi first carbon. So ini akan jadi first carbon. Okay, so I give the numbering. This is 1. And then go down there, awak akan dapat metil dekat carbon number 3. Sekarang kalau awak lihat dekat sini, apa yang awak nampak, parent dia akan jadi common name kita, iaitu benzoic acid. So, sekiranya awak masih ingat lagi, apa yang Miss highlight warna kuning ini akan jadi parent awak. Di mana ini adalah awak punya case, iaitu benzoic acid. So, tolong betulkan, sorry Miss terlupa double bond ya dekat dalam ring. Tolong betulkan ada double bond dalam ring. Okay?
So, as you can see here, sekiranya awak nampak case macam this one, so, the common name untuk warna kuning adalah benzoic acid. So, nama parent awak adalah benzoic acid. Dan seterusnya awak ada CH3, di mana CH3 sekarang adalah awak punya substituents. So, Miss highlight warna purple. So, macam mana kita nak bagi nama untuk this one? Namanya adalah awak akan bagi sebagai 3-methyl, and then awak ada parent awak iaitu benzoic acid. Okay? And another way awak boleh bagi tahu juga sebagai awak punya jawapan, kita belajar kalau aromatic ring ataupun aromatic compound yang ada dua substituents, kita boleh gunakan meta-para ortho system. So dalam kes ini, awak boleh bagi nama dia sebagai meta sebab dia punya position 1,3, ini adalah M. So awak boleh juga tulis meta methyl benzoic acid. Okey, so itu adalah nama di mana kita gunakan priority case untuk example 5. Dan kita continue juga, dia sebenarnya berada dekat next page iaitu nomenclature untuk aromatic carboxylic acid. So case yang sama macam number 5 tadi, apa yang Miss repeat balik, apabila awak ada aromatic carboxylic acid di mana ada satu COOH group directly attached to kepada aromatic ring, automatic parent awak akan jadi benzoic acid. Dan seterusnya sekiranya ada substituents, automatic kita akan bagi dia punya numbering lah. So untuk kes ini, macam biasa, apa yang Miss highlight ini adalah awak punya parent kerana carboxyl group awak, which is this one, COOH, directly attached kepada ring awak, aromatic ring. Dan automatically this carbon dalam ring yang ada COOH akan jadi number 1. And then kita followed by number 2 here sebab close to the substituents. Okay, so what happened to the name? Awak akan bagi nama penuh dia mulakan dengan awak punya substituents iaitu 2-chloro, and then parent awak adalah benzoic acid. Pastikan ada spacing ya. Okay, kalau awak tak nampak, Miss tunjukkan jarak sikit antara benzoic dengan acid tu. Ataupun nama lain apabila awak ada dua substituents attached kepada aromatic ring, iaitu substituents yang pertama yang dimaksudkan attach kepada aromatic ring adalah COOH dengan Cl. So aromatic ring tu boleh diberikan menggunakan ortho metapara system. So dalam kes ini awak ada numbering iaitu dua substituents yang warna biru ini adalah 1 and 2. So 1 and 2 equivalent to ortho. So simbol dia adalah O. So another name yang awak boleh guna adalah ortho-chloro benzoic space acid. So ini adalah another name untuk example 6. Now kita teruskan dengan aromatic carboxylic acid di mana dia ada dua carboxyl group. So bila awak ada dua carboxyl group, awak punya nama untuk parent awak akan jadi benzene dicarboxylic acid. So ini adalah awak punya parent. Dan seterusnya awak kena letak position. Okay, position untuk awak punya COOH group sebagai prefix. So apakah position untuk awak punya COOH group tu, kena letak numbering dia. So for example, Miss ada this one. So this one kita ada ring iaitu dalam bentuk aromatic ring dan kita ada dua COOH. Berbeza dengan contoh dekat atas. Contoh dekat atas untuk example 6 kita hanya ada satu. So sekarang kita ada dua. So maknanya parent dia akan sentiasa jadi benzene dicarboxylic acid seperti mana Miss highlight dekat sini. However, you have to indicate the numbering for your position of carboxyl group. So as you can see here,
ini akan jadi first carbon, ini akan jadi second carbon. Okay, so kita bagi position yang mengikut kepada aromatic ring, bukan kepada carbon yang ada carboxyl group. Okay, ingat. So now how to give the full name? The full name will be 1, 2 and then dash. Nama penuh dia untuk parent adalah benzene. And then 2 COOH group bermaksud dicarboxylic acid. So dia tukar kalau tadi untuk aliphatic sebab dia adalah cycloalkane. So sebab tu dia jadi cycloalkane dekat depan. Tapi sekarang dia dah jadi ring ini, aromatic ring. So dia akan jadi benzene dekat depan ni. Okay. So the second one, contoh example this one pula. Miss ada this case iaitu masih lagi aromatic ring. Tapi awak punya carboxyl group ada 2 dan awak ada extra substituents kat sini iaitu chloro. So Miss highlight warna purple. So how to give the name? Konsep yang sama, parent masih lagi benzene dicarboxylic acid, tapi you have to give the numbering for your substituents dan juga carboxyl group. So the most priority adalah carboxyl group dahulu. So carboxyl group awak ada 2, sama ada position 1 here ataupun here. Tapi as you can see, your substituents close to carboxyl yang belah kanan. So maknanya kita akan mulakan number 1 daripada carboxyl sebelah kanan. So automatic this carbon akan jadi number 1, ini akan jadi number 2, 3 and 4. Okay, kalau awak mula daripada sini, awak punya chloro akan berada dekat carbon number 3. So dia tinggi nilai dia daripada here, warna merah dia akan dapat position carbon number 2. So sebab tu Miss ajar follow rules one by one. So what will happen to the name? Kita akan tulis dulu substituents kita iaitu chloro, dalam case ini dekat carbon number 2. So I put my 2 and then untuk chloro, dash chloro. And next one, Miss ada carboxyl group dekat position carbon number 1 and 4. So, I put dash 1, 4 dash. And then, parent dia masih kekal sebagai benzene dicarboxylic and then ada spacing acid. So, ini adalah naming untuk B. So, please be careful. Lihat betul-betul structure yang diberi. Macam mana nak bagi nama. Okay. So, settle untuk naming for carboxylic acid. Miss harap awak faham beza macam mana kita bagi untuk aliphatic dan aromatic. Dan bawah setiap aliphatic tu bergantung kepada bilangan carboxyl group sama ada 1 atau 2. Sama juga untuk aromatic carboxylic acid sama ada bilangan carboxyl group 1 ataupun 2. Setiap cara dan case ada different style and rules to give the name. So I hope you can try to do the exercise, and anything that you confuse you can ask during the tutorial. Thank you.